Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi sikit berkenaan tentang selepas kita disahkan kehamilan, apa yang kita perlu buat. Okey, yang pertama sekali apabila kita dah delay period ataupun lambat datang period 1 atau 2 minggu daripada tarikh yang sepatutnya, saya cadangkan untuk anda semua lakukan urine pregnancy test ataupun boleh hadir ke klinik yang terdekat untuk sahkan kehamilan. Seterusnya ialah apabila kita dah sah hamil dan urine pregnancy dah sah double line kat situ. Okey, bila kita perlu lakukan scan awal. Okey, saya nak berkongsi sikit kalau kata contoh kita buat scan awal pada 5 ke 6 minggu kandungan, kebanyakan masa kita boleh nampak kantung, dan peringkat ini kita boleh tentukan satu, kita dah sahkan kehamilan, nampak kantung, dan yang penting sekali kantung tu di dalam rahim ataupun di luar rahim. Yang tu yang penting peringkat awal kehamilan. Kemudian pada usia kandungan 7 ke 8 minggu barulah kebiasaannya kita boleh nampak janin tu sendiri. Janin kalau 7 ke 8 minggu dia umpama seketul daging lah, tapi kita dah boleh nampak jantung. InsyaAllah kita boleh nampak jantung dah. Jadi sebenarnya kalau kata bila kita dah sahkan kehamilan, boleh tunggu sebenarnya direct terus ke 7 ke 8 minggu untuk buat scan awal. Kenapa penting untuk kita buat scan awal kehamilan? Sebab yang pertama sekali kita nak tentukan tarikh jangkaan bersalin tu. Dengan daripada ukuran tu kita boleh tentukan tarikh jangkaan bersalin yang tepat ataupun kita panggil estimated due date. Okey, kebiasaannya lepas kita dah sahkan kehamilan, kita dah buat scan awal, next step tu apa? Okey, tentunya next step adalah pergi buka buku pink antenatal tu. Okey, so kita nasihatkan untuk anda semua ibu-ibu hamil buka buku antenatal, buku pink sebelum kandungan berusia 12 minggu Okey, kemudian kita ada growth scan ataupun scan untuk perkembangan bayi Selain daripada dating scan, growth scan ni mungkin kita boleh katakan scan sepanjang kehamilan sampailah 40 minggu. Jadi kebiasaannya scan pada peringkat awal 7 ke 8 minggu, mungkin kemudian kita boleh repeat scan pada 20 minggu, 28 minggu, dan terakhir sekali mungkin dalam usia kandungan 34 ke 36 minggu Okey, biasanya apa yang kita tengok pada waktu growth scan tu? Okey, yang pertama sekali kita akan buat ukuran perkembangan bayi, termasuklah kita ukur lilit kepala, abdomen, bahagian perut lepas tu kita akan ukur panjang femur, tulang peha, dan kita akan dapatkan estimate dia punya berat dan juga kedudukan uri, jumlah air ketuban dan juga jantina. Jantina ni selalu sangat orang tanya. Kalau kata nak buat scan jantina, kebiasaannya kita ambil 20 minggu dan ke atas sebab kita nak lebih jelas lagi. Kalau awal lagi tu, kadang-kadang baby boy memanglah 16-18 minggu kita dah boleh nampak. Tapi yang sebaiknya kita tunggu 20 minggu dan ke atas. Tapi apa pula detail scan tu? Detail scan ni bukan yang berkala-kala tu tau. Detail scan ni kita membuat scan hitam putih, 2D hitam putih tu sama saja, cumanya kita akan tengok lebih detail. Okey, apa detail scan ni? Dia akan tengok bahagian otak, bahagian muka, bahagian mulut, hidung, telinga, nak tengok ada sumbing ke tidak, ada mata ada dua ke tidak. Selain daripada tu, dia akan tengok bahagian jantung anak, diafragma, perut, buah pinggang, pundi kencing, tangan, kaki, jari jemari. Okey, termasuklah jantina sekali. Okey, sebab apa detail scan ni penting? Detail scan ni kebiasaannya kita buat pada kandungan 20 minggu dan mungkin ada setengah tempat dia ambil 20 ke 25 bergantung kepada juru scan lah. Okey, biasanya detail scan ni kita nasihatkan especially untuk para ibu hamil yang mempunyai risiko yang tinggi. Contohnya ada kencing manis waktu pregnant, ada darah tinggi, ataupun mereka yang ada sejarah kematian anak yang sebelumnya ataupun sejarah anak yang sebelumnya mengalami sindrom ataupun sebarang kecacatan. Jadi ibu-ibu ini kita nasihatkan untuk jalani detail scan supaya kita nak tengok keadaan kandungan yang sekarang. Apa pula scan 3D, 4D, 5D, 6D tu? Sama ke dengan detail scan? Tak sama, macam saya bagi tahu tadi, detail scan tu hitam putih. Okey, 3D, 4D, 5D ataupun sekarang dah ada 6D di setengah tempat Okey, 3D ni sebenarnya adalah image 2D dalam bentuk 3D. 4D pula adalah
3D image yang divideokan. Maksudnya dalam bentuk video lah, bergerak. Macam tu. So kita boleh nampak lah muka baby cantik, gebu, pipi yang gebu. Kita nampak mata, hidung menguap. Kita boleh nampak baby tu buka mata sekejap. Boleh senyum. Okay, sebenarnya 5D, 6D dia lebih kurang sama macam 3D. Sebenarnya lebih kurang sama je. Cuma dia punya image lebih cantik sebab dia lebih upgrade sikit dari segi lighting, bentuk. So lebih cantik lah daripada image 3D tu. Diharapkan perkongsian hari ini dapat orang kata apa, bagi sedikit input kepada para ibu hamil di luar sana. Anda boleh sharekan video ni supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat daripada video ni. Sampai jumpa lagi.